Assalamualaikum murid-murid tahun 3. Apa khabar? Okey, semuanya dah mandi? Okey, cikgu harap sebelum kamu belajar semuanya dalam keadaan yang bersih, semuanya dalam keadaan yang bersedia. Okey, hari ni kita akan seperti biasa pelajaran kita menggunakan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2. Okey, sekarang cikgu nak awak buka muka surat 32. Okey, tajuk untuk pelajaran kita hari ini ialah pilih yang menjimatkan. Okey, sebelum tu cikgu nak kongsi tentang pelajaran kita hari ialah tentang peralatan elektrik yang menjimatkan. Okey, sekarang cikgu nak kongsi bagaimana kita hendak memastikan peralatan elektrik yang kita beli itu selamat untuk digunakan. Okey. Ni cikgu bagi contoh. Ni. Untuk memastikan peralatan elektrik yang kita hendak beli ataupun yang kita gunakan itu adalah selamat, ialah kamu pastikan peralatan elektrik itu mempunyai label ni. Ada label sirim. Kalau kamu nak beli peralatan elektrik, kalau bapa kamu nak beli peralatan elektrik, mak kamu nak beli peralatan elektrik, bagi tahu kepada mereka, pastikan peralatan elektrik itu mempunyai label sirim. Kalau ada label sirim ni, barulah peralatan elektrik itu selamat untuk kita gunakan. Okey, sekarang kita pergi kepada pelajaran kita hari ini ialah ini. Selalunya kalau ibu ataupun bapa kamu beli peralatan elektrik, akan ada disertakan yang ini. Yang ini kita namakan label kecekapan tenaga. Okey, tenaga ni bukan tenaga kamu tau. Tenaga yang dimaksudkan ni ialah tenaga elektrik. Jadi, untuk memastikan kalau kita beli peralatan elektrik, yang bagusnya ialah peralatan elektrik yang kita guna itu hendaklah menjimatkan tenaga elektrik. Hendaklah menjimatkan tenaga elektrik. Kenapa kita perlu membeli peralatan elektrik yang menjimatkan tenaga? Sebabnya peralatan yang menjimatkan tenaga akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Melestarikan tu maksudnya mengekalkan alam sekitar, supaya alam sekitar kita akan sentiasa dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang tidak tercemar. Itulah kita perlu membeli peralatan elektrik yang menjimatkan tenaga untuk mengekalkan alam sekitar. Okey, bagaimana kita nak memastikan peralatan elektrik itu ianya mempunyai kadar tenaga yang rendah, penjimatan yang tinggi. Jadi yang kita nak pastikan ialah jumlah bintang ni. Tengok di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 bintang ni maksudnya peralatan elektrik yang kita beli ni ialah kadar tenaganya adalah menjimatkan. Jadi sebab itulah pentingnya bintang ni. Semakin banyak bintang, semakin jimatlah semakin jimatlah tenaga peralatan elektrik yang kita beli. Sebab itu sekarang kamu dah tahu. Lain kali kamu beri tahu pada ibu atau bapa kamu, kalau nak beli peralatan elektrik, pastikan yang mempunyai bintang yang banyak ni. Kerana bintang banyak ni maksudnya penjimatan tenaga. Okey, sekarang tugasan kamu pada hari ini ialah ini adalah tugasan kamu. Okey. Tugasan kamu iaitu kamu diminta menjawab soalan pemahaman, iaitu tadi kamu baca ni kan,
Mula-mula sekali kamu baca ni, petikkan ni, baca dan cuba fahamkan apa yang dimaksudkan dengan petikan ni. Selepas kamu baca, selepas kamu faham, barulah kamu boleh menjawab soalan kepahaman ni. Jadi, cikgu ambil contoh soalan yang pertama. Dia tanya, apakah fungsi label kecekapan tenaga? Yang ini yang kita namakan label kecekapan tenaga. Ini yang kita namakan label kecekapan tenaga. Jadi soalan yang pertama dia tanya apa fungsi? Ini apa kegunaan yang ini tadi. Jadi kalau nak cari jawapan, kamu carilah jawapan di dalam petikan ni. Contohnya, kalau kamu jawab, apakah fungsi label kecekapan tenaga? Kamu mesti jawab dengan struktur ayat yang lengkap. Jangan cuma tulis jawapan saja. Gunakan struktur ayat yang lengkap. Apa struktur ayat yang lengkap? Ialah contoh soalan nombor 1. Apakah fungsi label kecekapan tenaga? Jadi kamu jawab begini. Fungsi label kecekapan tenaga ialah untuk mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Itu sebagai contohnya lah untuk soalan yang pertama. Okey, yang kedua, di manakah boleh kita lihat label tersebut? Kamu boleh jawab seperti ini. Kita boleh lihat label tersebut di kamu carilah jawapan di atas ni. Dan yang nombor 3, soalan yang ketiga, bagaimanakah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan? Jadi, kalau kamu nak jawab, tahap penjimatan elektrik ditunjukkan. Kalau dia tanya bagaimana, kamu boleh jawab, tahap penjimatan elektrik ditunjukkan dengan cara bagaimana. Okey, cari di atas ni ada semua. Semua jawapannya ada di dalam petikan ini. Dan soalan yang keempat. Berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat? Tadi dah cikgu bagi tahu kan berapa bintang. Ini tengok ada berapa bintang. Penggunaan elektrik yang paling jimat ada berapa bintang. Tengok pada label ni. Dan soalan yang terakhir, apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Yang ini kamu cuba fikirkan, apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Di awal tadi cikgu dah bagi tahu kan, kalau kita mengamalkan penjimatan tenaga, iaitu contohnya tenaga elektrik, apa ianya akan memberi kesan yang baik kepada apa? Kan tadi awal tadi cikgu kata kalau kita menggunakan penjimatan tenaga, bahan peralatan elektrik, ianya akan membantu proses apa? Kamu carilah di jawapannya di sini. Okey, itu untuk soalan pada muka surat 32. Okey, sekarang kita pergi pula pada muka surat 33. Allah, tak apa. Tak banyak ni. Cuma kamu buat nanti selepas ni kamu buat soalan 32 dan juga 33. Mana ada banyak. Dua latihan saja. Okey. Sekarang hari ni ini pula mengenai sungai. Minggu lepas kita pun belajar mengenai sungai. Bagaimana kita menjaga kebersihan sungai pada minggu lepas. Tapi pada minggu ni kita belajar masih pada sungai, tetapi kita belajar mengenai kepentingan sungai. Cuba kamu tengok maklumat ni. Dan ni cuba tengok tajuk dahulu. Tajuknya ialah Sambutan Hari Sungai Sedunia, hari Ahad terakhir dalam bulan September.
Maksudnya sambutan Hari Sungai Sedunia. Kalau sambutan Hari Sungai Sedunia tu maksudnya seluruh dunia yang menyambutkan Hari Sungai. Kenapa Hari Sungai pun nak disambut? Bukan saja hari lahir kamu yang kita perlu sambut. Bukan saja hari lahir yang kita perlu sambut. Hari guru kita sambut, hari jururawat kita sambut, hari angkatan tentera kita sambut, dan hari sungai pun kita mesti sambut juga. Tujuannya agar kita semua ni dapat menghargai. Contohnya kalau kita buat sambutan hari sungai, kita dapat menghargai sungai. Jadi sekarang kita nak tahu apa yang pertama, apa kepentingan sungai ni. Jadi semua kita telah sedia maklum, kita dapat air yang kita minum pada hari ini, yang kita guna untuk mandi, yang kita guna untuk memasak. Sebenarnya air itu adalah air dari sungai, air yang telah dirawat, yang kita dari sungai, ya, ada proses rawatan dia. Kemudian jadi yang pertama, kepentingan sungai ni ialah sebagai sumber air tawar yang utama. Jangan kamu ingat air yang kamu dari pilih air tu air yang air macam tu, dari macam tu je. Sebenarnya ianya adalah bersumberkan dari sungai. Kemudian sungai ni juga ialah habitat haiwan akuatik, iaitu tempat tinggal haiwan. Dan yang ketiga, membekalkan makanan. Apa makanan yang kita boleh perolehi dari sungai? Ya? Ayam? Mana ada ayam tinggal dalam sungai? Mi? Bukan. Membekalkan makanan dari sungai ni ialah sebagai contoh, kamu boleh ikan, lagi sotong, udang. Itulah yang membekalkan makanan. Sungai ni tempat tinggal binatang, haiwan tu tadi. Kemudian yang keempat, tempat rekreasi dan pelancongan. Ada yang suka pergi ke sungai, contohnya memancing. Jadi yang kelima, sistem pengangkutan air. Contohnya ekspres, bot, perahu, sampan, semuanya guna melalui sungai. Ada tak kamu tengok perahu di jalan raya? Tak ada kan? Ada tak kamu tengok sampan di jalan raya? Tak ada. Jadi sungai itulah sistem pengangkutan untuk pengangkutan air. Okey, yang seterusnya peranan kita ni. Kita semua ni, bukan cikgu saja, bukan ibu bapa kamu saja, semua sekali. Apa peranan kita agar sungai ni sentiasa bersih? Yang pertama, mendidik kanak-kanak menyayangi alam sekitar. Itulah tadi apa tujuan sambutan Hari Sungai ni. Yang pertama, untuk mendidik anak-anak supaya menyayangi alam sekitar. Alam sekitar ni, sungai adalah salah satu daripada alam sekitar. Okey, yang kedua, masyarakat menyertai kempen sayangi sungai. Masyarakat ni semua sekali. Okey, yang ketiga, bergotong royong membersihkan sungai. Kemudian melaporkan pencemaran yang berlaku. Kamu ada tak laporkan kalau kamu tengok ada pembuangan sampah yang berleluasa di sungai? Sebenarnya kita tak boleh buang sampah sesuka hati tak? Walaupun di sungai. Kadang-kadang ramailah yang bersikap sambil lewat saja tentang kebersihan sungai ni. Sampah dibuang di sungai, pampers buang ke sungai, lagi sisa makanan buang ke sungai, kertas-kertas buang ke sungai, haiwan yang bangkai haiwan pun tinggal buang di sungai. Sikap macam tu adalah sikap yang tidak bertanggungjawab. Kalau haiwan, bangkai haiwan, kamu tanamlah. Sampah pun perlu ditanam juga. Sebabnya, kalau kamu buang sampah di sungai, ianya akan mencemarkan sungai.
Dan tujuan sambutan Hari Sungai ini ialah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini. Termasuklah kehidupan manusia, haiwan, tumbuhan, tu semua. Okey, sekarang tadi kita dah baca mengenai tajuk sambutan Hari Sungai Sedunia hari Ahad terakhir dalam bulan September. Apa maksud hari Ahad terakhir dalam bulan September? Kan kamu tahu dalam kalender tu kamu akan lihat ada minggu yang pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu yang keempat. Jadi minggu keempat tu adalah kita namakan minggu yang terakhir dalam bulan September. Manakala minggu yang pertama tu adalah minggu yang pertama dalam bulan September. Okey, sekarang tugas kamu ialah kamu diminta menjawab soalan kepahaman ni. Soalan yang pertama, bilakah sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan? Mana jawapan, tempat jawapan? Di sini. Di sinilah jawapannya. Tempat jawapan. Di sini ya. Tempat jawapan di sini. Okey, yang kedua. Apakah kepentingan sungai? Dia tanya apa kepentingan sungai? Jawapannya lah di sini. Apa kepentingan sungai? Tapi di sini, kalau kita tengok di sini terlalu banyak kan disenaraikan. Jadi kamu pilih 3. 1, 2, 3 ni. Kerana 3 ni adalah yang asas. Yang asas. Tapi kalau yang keempat ni tempat rekreasi dan pelancongan, tempat sistem pengangkutan, bukan yang asas, tapi yang sini. Jadi kamu 3 ni lah kepentingan sungai yang asas kepada kita, yang utama. Kepentingan sungai yang utama. Okey. Yang soalan yang seterusnya, apakah yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan sungai? Untuk menjaga kebersihan sungai, apa yang boleh kita lakukan? Jadi, kamu sendiri cuba fikirkan. Untuk memastikan sungai itu bersih, apa yang boleh kita lakukan? Okey, yang akhir sekali, soalan yang akhir sekali ialah mengapa Hari Sungai Sedunia diadakan? Jadi setiap sesuatu program tu mesti ada sebab untuk diadakan. Kalau sambutan Hari Sungai Sedunia ni tadi, apa sebab ianya diadakan? Cuba kamu cari di sini. Inilah tengok tujuan. Pada bahagian tujuan ni, di sinilah jawapannya. Apa sebab Hari Sungai Sedunia diadakan? Inilah. Okey, sekarang setakat ini sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Cikgu tak dapat lama-lama kerana cikgu tengok ada yang dah mengantuk. Allahu Akbar. Ada yang dah mengantuk. Ada yang belum mandi lagi. Cikgu terhidur bau busuk. Tadi Hania yang bau wangi. Hania tadi mandi guna sempu apa? Wangi. Okey, ada lagi. Okey. Sekarang cikgu harap semua murid-murid yang cikgu sayangi sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Walaupun kita PDPR ni belajar di rumah, cikgu harap kamu jangan malas-malas buat latihan. Kalau cikgu arahkan buat latihan tu, tolonglah buat. Kalau ibu bapa kamu terlupa untuk ambil latihan, buku latihan ataupun hantar buku latihan, tolong ingatkan. Saya tahu ibu bapa kamu sangat sibuk. Jadi kamu tolong ingatkan ibu bapa kamu. Jangan nanti ibu bapa kamu sibuk, kamu pun ambil peluang. Kamu tolonglah ingatkan ibu bapa kamu agar untuk menghantarkan latihan kamu di Dewan RMT tu, supaya cikgu boleh senang semak latihan kamu tu. Okey, setakat ini sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.